Okey ya, kita mulakan hari ini Suratul Anfal. Mulai ayat 62 hari ini ya. Ayat 62 Suratul Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan jika yuriduna mereka berkehendak bahawa yahda'uka mereka menipu akan engkau. Fa inna maka sesungguhnya hasbaka cukuplah untuk engkau Allahu Allah. Huwallazi dialah yang ayyadaka telah menguatkan ia akan engkau. Telah menguatkan ia akan engkau binasrihi dengan pertolongannya. Wabil mu'minin dan dengan orang-orang yang beriman. Baik, saya mas mula. Ayat ini ia berkaitan dengan perdamaian antara orang Muslim dan orang musyrikin. Seandainya orang musyrikin itu menginginkan untuk berdamai, maka ya orang Islam atau tentera Islam ia lebih cenderung kepada situ. Maknanya dialu-alukan kalau mereka nak berdamai. Tapi apakah kita tahu ya hasrat mereka, sama ada mereka pegang janji damai itu atau tidak? Ya, kita tak tahu sebab ya mereka ni orang musyrikin. Ya. Jadi wa in yuridu an yahda'uka, dan jika mereka berkehendak bahawa mereka menipu akan engkau dalam mereka berdamai, ya mohon damai, kita pegang janji itu, ya mereka rombak damai tadi. Jadi ya mereka sudah menipu. Seandainya mereka hendak menipu engkau, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah untuk engkau ya Muhammad Allah. Allah itulah yang jadi pelindung buat engkau. Ya. Wallazi ayyadaka binasrihi, dialah yang telah menguatkan ia akan engkau dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Mana Allah yang telah, ya selama ini Allah lah yang menolong Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman. Baik, ayat yang ke-63. Wa'allafa, dan telah mempersatukan ia, baina, di antara, kulubihim, hati-hati mereka. Lau, jikalau, amfakta, telah engkau belanjakan, ma akan apa yang, fil ardi di bumi, jami'an semuanya, ma tidak dapat, allafta engkau persatukan, baina di antara, kulubihim hati-hati mereka. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah,
Allafa telah mempersatukan ia. Bainahum di antara mereka. Innahu sesungguhnya dia. Azizun amat gagah. Hakim lagi amat bijaksana. Semak semula. Wa allafa baina qulubihim, dan telah mempersatukan ia di antara hati-hati mereka. Siapa? Ia tu Allah. Ia tu ialah Allah. Allah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta, jikalau telah engkau belanjakan ma fil ardi, apa yang di bumi jami'an semuanya. Kalau seandainya dia satu pemerintah, dia belanjakan segala kekayaan buminya untuk menyatukan hati-hati manusia ini. Allah dah katakan ma'allafta baina qulubihim. Tidak dapat mempersatukan engkau di antara hati-hati mereka. Ya, dengan membelanjakan harta yang ada di bumi ini untuk mempersatukan hati-hati manusia, ya Allah kata engkau takkan dapat mempersatukan mereka. Ya. Kalau kita tengok, ya, dalam contohlah dalam kepatian, ya, mereka nak mengambil hati penyokong-penyokongnya, maka diberilah segala habuan yang, ya, perlu, ya, berupa harta, dibagilah habuan, ya, supaya, ya, orang-orang menyokongnya. Itu dalam kepatian. Habis dah dibelanjakan, ya, tapi masih lagi berlaku perpecahan, berlaku lagi, ya, lompat parti sana, lompat parti sini. Walaupun sudah banyak, ya, dibelanjakan untuk menyatukan hati supaya menyokongnya, ini tak dapat juga. Ya. Ini dikatakan di sini, ya, engkau takkan dapat mempersatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, dan akan tetapi Allah telah mempersatukan ia di antara mereka. Allah saja yang dapat mempersatukan. Kalau nak tahu Arab, ya, yang di Mekah saja pun, sebenarnya mereka ni sejarahnya daripada mulanya mereka sentiasa berperang, bergaduh, ya, dan bertahun-tahun mereka berperang, ya, di antara suku dengan suku, bukan orang luar pun, ya, di antara suku dengan suku, ya, sampai lahirnya Nabi Muhammad pun masih lagi macam tu. Jadi, ya, siapa yang dapat mempersatukan? Akhirnya Allah telah mempersatukan hati-hati mereka dengan didatangkan seorang Rasul membawa wahyunya, iaitu, ya, Al-Quran, membawa Al-Quran. Dan, ya, dengan Islam mereka pun jadi bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Jadi dengan, ya, iman tadi, mereka telah melupakan segala sengketa. Ya, mereka menuju kepada satu matlamat, iaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia lupakan segala sengketa-sengketa lalu. Inilah, ya, yang dikatakan Allah telah mempersatukan mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia amat gagah, lagi amat bijaksana. Ya. Baik, sedikit tata bahasa untuk nahu, ya, tengok, ya. Ayat 62, yuridu tu asalnya yuridunah. Dia disebabkan oleh in tu huruf jazam. Jadi yuridu sekarang jadi majzum. Majzumnya disebabkan oleh in. Ya. Yang kedua, yahda'u. Yahda'una asalnya, tapi hilang nun sebab huruf an. An ni pula huruf nasab.
Jadi nasab dia juga menghilangkan nun bila ya fi'il mudhari' itu tergolong af'alul khamsah, fi'il yang 5. Jadi apa beza hukum? Kalau datang huruf jazam, yuriduna majzum. Majzum hukumnya hilang nun. Kalau datang huruf nasab, an, ya yahda'u hukumnya mansub. Nasab mansub. Ya, tanda sama. Hasbun nun. Buang nunnya. Macam tu. Hanya beza hukum lah. Sebab huruf jazam, mudhari' itu majzum. Sebab huruf nasab, mudhari' itu mansub. Ya. Tapi kena ingat, ada satu lagi. In ini mempunyai kerja ya, yang dikatakan jawab. Dia dikatakan huruf jazam dan syarat. Jadi dia perlu kepada jawapan. Mana jawapan dia di sini? Jawapan in di sini. Cuba tengok. Ya. Fa inna hasbakallah. Itu jawapan dia. Jika mereka berkendak bahawa mereka menipu akan engkau, jawapannya maka. Disambut oleh fa. Maka sesungguhnya. Itu dikatakan parobitoh. Ya. Parobitoh li syarti. Pengikat syarat. Ya. Parobitoh li syarti. Okey. Ayat yang ke-63 ya, iaitu perkataan walafa baina qulubihim lau, perkataan lau tu ya. Lau di sini bukan huruf jazam tapi hanya huruf syarat saja. Dia tidak ada kerja apa-apa, tidak menjazamkan dan sebagainya, tapi dia hanya perlu kepada jawab. Lau anfakta di situ lau. Mana jawab dia? Dia tidak macam huruf yang atas menjazamkan, tak. Ya, dia hanya perlu jawab. Lau ni huruf syarat. Mana jawapan dia? Cuba cari. Ya. Ya, ma'allafta tu. Jadi, itu ma tu mana tidak. Sebab ma tu jadi jawab. Biasa ma di tengah macam ni, apa yang? Ya. Sebab ma dia jadi jawab dengan makna nafi, makna tidak. Ia tidak dapat engkau persatukan di antara hati-hati mereka. Itu jawapannya. Ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Soalan dia. Kalau telah engkau belanjakan apa yang di bumi semuanya, jawapannya tidak dapat engkau persatukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Itu jawapannya ya. Okey, kita sambung lagi. Ayat selanjutnya iaitu ayat 64 ya. Ya ayyuha wahai an-nabiyyu nabi. Hasbuka, cukuplah untuk engkau. Allahu Allah. Waman, dan orang yang ittaba'aka, telah mengikut ia akan engkau. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Semak semula. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Hasbukallah, cukuplah. Cukuplah untuk engkau Allah. Waman ittaba'aka, dan orang yang telah mengikut ia akan engkau minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Nabi tak perlu bersahabat atau nak mencari pengaruh daripada orang-orang musyrikin. Tak perlu. Ya, buat Nabi, Allah dan orang beriman dah cukup. Ya, orang beriman yang mengikuti Rasul itu dah cukup buat Nabi. Ya. Allah dah jadi pelindung. Ya. Orang-orang mukmin sebagai pengikutnya. Dah cukup dah buat Nabi. Itu maksudnya. Ya. Baik, sama lagi. Ya ayyuha, wahai an-nabiyyu nabi. Macam mana beza ya dengan ya ayyuha tu ya. Jadi saya nak terangkan di sini. Kalau dia ada ke depannya ma'rifah, an-nabi ada alif lam, dia gunakan ya ayyuha.
Tapi kalau tak ada alif lam, ya, alif lam tu menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah ni mana khusus. An-Nabi itu khusus. Kalau tak ada alif lam, dikatakan ya nakirah. Nakirah ni maknanya umum. Ya. Kalau nakirah, tak payah gunakan ayyuha. Dia ya nabiyu. Ya nabiyu. Macam tu. Ya nabiyu. Macam kita berjanji ya Nabi, salam alaika ya Nabi. Ya. Jadi kalau ada alif lam, dia baru gunakan ayyuha tu. Ya ayyuhan nabi. Ya. Itu beza dia. Wahai an-nabiyyu nabi. Macam mana? Kalau nabi saja, tak ada alif lam, ya sajalah. Ya alif. Ya alif saja, ya alif. Ya alif. Jadi ya nabi. Ya nabi. Macam tu. Tapi kalau ada alif lam, inilah ayatnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nas. Ya. Kan? Mana sama? Mana sama. Ya. Mana kita terjemah wahai juga. Ya. Hanya yang bezanya ditujukan kalau ayyuha tu depannya ma'rifah. Ma'rifah tu ada alif lam lah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Macam tu. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Okey, kita sambung lagi. Harrid. Galakkanlah oleh engkau. Galakkanlah oleh engkau. Al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Alal qital, atas peperangan. In yakun, jika ia ada. Minkum, daripada kamu. Ishruna, 20. Sabiruna, orang-orang yang sabar. Yaglibu, mereka mengalahkan. Mi'ataini, 200. Wa'in, dan jika. Yakun, ia ada. Minkum, daripada kamu. Mi'atun, 100. Yaglibu, mereka mengalahkan. Alfan, 1000. Min, daripada. Allazina, orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka. Kaumun, kaum. La yafqahun, tidak mereka mengerti. Bracket faham. Semak semula. Ya ayuhan nabi, haridil mu'minin alal qital. Wahai nabi, galakkanlah oleh engkau akan orang yang beriman atas peperangan. Maknanya, kalau tidak ada satu penggalak, perangsang, ya, sudah tentulah ya orang-orang tidak akan mau jadi, ya, askar atau soja. Ya. Apa sebab? Ya, kerana dalam
suasana sekarang ini, ya, banyak peluang pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi, ya, ramai anak-anak muda tak minat untuk jadi askar. Sebab apa? Itulah sebabnya. Sebabnya banyak pilihan. Kalau dulu, zaman mak-mak kita, moyang-moyang kita dulu, ya, peluang pekerjaan tu kurang. Jadi yang paling, ya, ada masa itu, iaitu jadi askar. Ya, masa itu kalau siapa jadi askar ni, baik peribit ke apa ke, tak kisahlah. Asal askar, ya, jadi rebutan. Ya, anak-anak gadis jadi rebutan anak-anak gadis. Ya. Kalau siapa jadi askar masa tu, ya. Sebab askar ni nanti ada pencen. Kalau dah habis dia ada pencen. Ha? Masuk bulan-bulan tu kiranya baru lagi. Sebelum tu tak ada lagi. Sebelum tu tak ada lagi. Tu yang masuk bulan-bulan tu kira baru lagi, ya. Ditubuhkan. Jadi yang dulu dia harapkan pencen tu lah. Tu siapa jadi askar ni masa tu laku lelaki jadi askar, ya. Jadi rebutan, ya. Masa tu peluang yang ada ialah askar, ya, seronok. Dalam seronok tu ada derita jugalah. Ya, jadi askar ni. Tetapi, ya, seandainya sekarang ni, ya, tidak digalakkan, ya, untuk anak-anak muda minat dalam bidang ini, maka akan bahaya juga negara. Ya, sebab askar ni penting untuk mempertahankan negara. Ya, jadi kekuatan negara itu perlu ada askar yang cukup dan juga persenjataan. Jadi kalau tidak ada, anak-anak muda dah tak minat, susah. Ya. Sebab itu bagaimana kerajaan nak jadikan, ya, supaya anak-anak muda minat, ya, kan kenalah bagi perangsangan apa-apa. Ya, maknanya dibagi imbuhan-imbuhan, jangan sampai dia menderita. Contoh sekarang ni diberikan kepada, ya, isteri, ya, maknanya ada masuk duit bulan-bulan untuk isteri walaupun dia di perbatasan sana, ya. Tapi, ya, itu selalu satu rangsang, ya. Ataupun, ya, dan lain-lain lah, mana pinjaman perumahan dan sebagainya dipermudahkan untuk mereka. Jadi mereka sukalah, minat. Ya, kalau seandainya ia macam dianaktirikan, nampaknya jawatannya akan kosong lah. Ya. Itu pun yang baru-baru ini pun, ya, mereka nak mengambil rekrut baru pun sukar. Banyak kekosongan. Ya, ramai tak minat. Kan susah. Ya. Sebab itu hal ini kena bagi harid. Harid mana satu perangsangan atau satu galakan, ya, kepada orang-orang mukmin. Ya, dalam hal ya, banyak dah ada kembang. Dah ada kembang banyak, tinggal lagi minat tak ada. Ya. Peluang pekerjaan lain banyak. Ya, itu menyebabkan, ya, minat tu tak ada. Bukan tak ramai, ramai. Ya. Jadi, ya, mana perlu ada satu galakan yang menyenangkan kalau orang masuk askar, dapat kesenangan-kesenangan, berbagai-bagai kemudahan kehidupan. Itu tak apa. Ya. Itu akan jadi semangat untuk mereka akan masuk askar. Ya. Ya. Tengoklah kamus nanti. Ya. Tak apa, kita cari sama-sama nanti. Kita cari sama-sama. Dalam ramai-ramai tu mesti jumpa juga kot.
Okey, kita sambung lagi katanya, ya. In yakun minkum ishruna sabiruna. Jika ia ada daripada kamu 20 sabirun, orang-orang yang sabar, yaglibu mi'ataini. Mereka mengalahkan 200. Ini janji Allah. Ya, kalau ya ada 20 yang benar-benar sabar, ya, untuk melawan musuh, maka ya 20 ini akan dapat mengalahkan 200. Wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan. Dan jika ia ada daripada kamu 100 yang sabar juga, mereka dapat mengalahkan 1000. Minal ladzina kafaru, daripada orang-orang yang telah kafir mereka. Mana mereka akan dapat mengalahkan orang-orang yang kafir. Ya, kalau 100, ya, mengalahkan 1000. Bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka kaumun la yafqahun, kaum tidak mereka mengerti, tidak mereka faham. Ya, orang kafir ni adalah kaum yang tidak faham bahawa ya orang-orang Islam, ya, yang mukmin, ya, mereka sebenarnya berperang untuk fisabilillah, pada jalan Allah, menegakkan agama Allah, meninggikan syiar Allah, ya, dan matinya sebagai mati syahid. Dan Allah bersama dengan orang-orang mukmin. Tapi orang kafir mereka tidak mengerti. Mereka hanya nak menuntut, ya, nak menegakkan keinginan hawa nafsu mereka, ya, dan nak menegakkan kebatilan, kesesatan yang diwarisi oleh moyang-moyang mereka. Itu yang mereka tak faham, ya. Okey, di sini ada satu tata bahasa yang perlu diselesaikan juga, iaitu perkataan in yakun. Cuba tengok, in yakun minkum mishruna. Di sini mana jawab huruf in di sini? In yakun minkum ishrun. Mana jawab dia? In di sini huruf jazam. Sebab itu yakun tu madzum. Madzumnya dengan tanda sukun, yakun. Asalnya yakunu, kana yakunu. Sekarang jadi yakun sebab huruf in, huruf jazam dan syarat. Mana jawapannya? Cuba cari. Yaglibu mi'ataini. Yaglibu tu jadi jawab. Ya, tengok. Yaglibu asalnya yaglibuna. Ya, asalnya ada nun. Sebab dia menjadi jawab, maka dihilangkan nun dia. Asalnya yaglibuna. Kerana apa? Kerana fi'il mudhari ini menjadi jawab kepada in yakun tadi. Maka tanda dia sebagai jawab, hilang nun dia. Hasbun nun. Asalnya yaglibuna. Okey, yang depannya pula. Wa in yakun minkum mi'atun. Mana jawapannya? Yaglibu juga sama. Yaglibu alfan. Yaglibu alfan. Yaglibu tu jadi jawab juga. Dan hilang nun. Sebab dia jadi jawab. Asalnya yaglibuna. Ya. Sama dengan tengok bawah. La yafqahun. Yafqahuna. Kan ada nun tu. Ya, disebabkan oleh, kalau seandainya dia jadi jawab, contohnya macam tadi, hilanglah nun. Yafqahu saja. Dia kalau asal dia ada nun. Yafqahuna. Kalau datang huruf jazam, dia pun hilang nun. In yafqahu. Ya. Bukan huruf jazam saja, huruf nasab pun menghilangkan nun tu. Ya. Hilang nun disebut hasbun nun. Contoh. Ya. Sebab dia jawab itulah dia hilang nun. Ya. Dia jadi jawab. Kemudian yafqahu tu yafqahuna sebab dia tidak jadi apa-apa kat situ. Huruf jazam tak ada, huruf nasab tak ada, ya. Jadi dia tetap kekal lah nun dia yafqahuna. Tapi ingat, kalau la tu lajangan, la tu itu hilang nun. Contohnya la yafqahu, hilang nun. Mana jangan mereka mengerti. Di sini la tidak ni tak ada kerja.
Tak ada mengerjakan apa-apa. Fi'il. Ya. Okey, sambung lagi. Al-an. Sekarang. Khaffafa telah meringankan ia. Allahu oleh Allah. Ankum dari kamu. Wa'alima dan telah mengetahui ia. Anna bahawasanya fikum pada kamu dha'fan ada kelemahan. Fa'in maka jika yakun ia ada minkum daripada kamu mi'atun 100. Kalau 200 apa mi'atun ni? Mi'ataini. Apa? Mi'ataini. 200. Sabiratun yang sabar. Yaglibu mereka mengalahkan mi'ataini 200. Wa'in dan jika yakun ia ada minkum daripada kamu alfun 1000. Yaglibu mereka mengalahkan alfaini 2000. Nak jadikan dua ni tambah yanun saja. Alfun alfaini, mi'atun mi'ataini. Ya. Jadilah 2000. Alfun 1000. Alfaini 2000. Biiznillah dengan izin Allah. Wallah dan Allah ma'a bersama as-sabirin orang-orang yang sabar. Baik, saya masuk mula. Al-an, sekarang. Khaffafallahu ankum. Telah meringankan ia oleh Allah ankum dari kamu. Wa alima anna fikum dha'fan. Dan telah mengetahui ia bahawasanya pada kamu ada kelemahan. Maksudnya, ya, pada kalangan orang Islam ni, banyak ya ada kekurangan. Terutama dalam hal ya peperangan, ya, bekalan senjata, kenderaan, ya banyak ya yang masih kekurangan lagi. Ya, dibandingkan dengan ya orang-orang yang kafir, mereka punya persiapan yang begitu lengkap. Ya, sedangkan orang Islam ya banyak kekurangan. Allah tahu. Tapi Allah janjikan, fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Maka jika ia ada daripada kamu 100 orang yang sabar, mereka dapat mengalahkan 200. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini. Dan jika ia ada daripada kamu 1000 orang yang sabar juga, ya, mereka dapat mengalahkan 2000 biiznillah dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Itulah janji Allah Ta'ala. Ya, Allah akan memberi kemenangan. Ya, kalau ada 100, boleh kalahkan 1000. Kalau ada 1000, boleh kalahkan 2000. Ya, itu janji Allah. Syaratnya sabar. Sebab Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Baik, satu lagi. Makana, tiada adalah ia.
li nabiyin bagi nabi, an bahawa, yakuna ia ada, lahu baginya, asra orang-orang tawanan, hatta sehingga, yuskhina ia menggempur, fil ardi di bumi, turiduna kamu berkendak, arada mata benda, ad-dunya dunia, wallah dan Allah, yuridu ia berkendak, al-akhirah akhirat, wallah dan Allah, azizun amat gagah, hakim lagi amat bijaksana. Semak semula. Maka nali nabiin an yakuna lahu asra. Tiada adalah ia bagi nabi bahawa ia ada baginya orang-orang tawanan. Hatta yushina fil ardi sehingga ia menggempur di bumi. Ya. Jangan kata nabi duduk diam, ya. Di rumah saja. Ya, tunggu tentera-tentera balik. Membawa orang-orang tawanan dibagilah kat nabi. Ya. Nabi sendiri tak akan ada orang-orang tawanan atau hamba sahaya, melainkan dia sendiri ikut sama-sama menggempur, ya, musuh-musuh Allah Ta'ala di bumi. Ya. Itu maknanya Nabi serta dalam peperangan. Turiduna aradud dunya, kamu berkendak, ya, mata benda dunia. Kamu hanya nak mengharapkan mata benda dunia. Ya. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah, ia berkendak akan akhirat. Allah mahu memberikan balasan dan ganjaran buat kamu. Ya, sedangkan kamu, ya, hanya nak menginginkan supaya dapat harta rampasan perang. Sedangkan Allah inginkan memberikan pahala yang besar buat kamu di akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Itulah Allah SWT. Baik, ya, dalam ayat ni kita ada perkataan yuskhina. Cuba cari dalam kamus yuskhina, apa 3 huruf dia? Yuskhina, apa 3 hurufnya? Sebut huruf. 3 huruf dia apa? Sa, lagi kho, bukan hi. Sa, kho, nun. Sebut huruf. Ayat akhir. Ayat akhir. Ya. Cuba tengok perkataan sa, kemudian kho dengan nun. Cuba cari, ada tak? Babsa, cari babsa. Ya. Babsa ni tak banyak, ya. Ini pun tak 50. Cuba tengok 50. Ya. Yang bawah tu. Yang bawah, ya. Sahuna. Sahuna yashunu sahonatan. Tebal, keras, pekat, kasar. Ashona berlebih-lebihan dalam suatu. Ya.
Jadi ya dalam ayat yang kita baca tadi dengan makna ya apa ia galakkan ya. Ia galakkan ia menggempur ya. Yushina ini ya daripada 4 huruf ya. Sebab itu makna dah berbeza. Dia ashona. Daripada kita jumpa dalam kamus ni sahuna ya, dia jadi ashona. Berlebih-lebihan dalam sesuatu. Itu sesuai dengan ikut susut ayat, iaitu dengan makna ia menggempur. Ya. Jadi yang sesuai pada yushina ini ialah dalam kamus bawah sahuna. Bawah sahuna dalam kamus bunyinya ashona. Ashona mudhari'nya baru yushinu. Ya. Kenapa yushina? Sebab hatta. Ya, sebab hatta tu jadi yushina. Asalnya yushinu. Hatta tu atof. Atof kepada atas. An yakuna. Ya. An yakuna, an tu huruf nasab. Jadi hatta tu jadi huruf atof, ma'tuf. Yushina tu ma'tuf mengikut yakuna. Ya. Okey, cuba ingatkan balik. Kalau sahuna jadikan isim fa'il macam mana? Sahuna, isim fa'il dengan isim maf'ul. Sahinun. Okey. Sahinun. Isim maf'ulnya? Mashunun. Okey. Ya, sahinun mashunun. Kalau mudhari' yashunu, kita jadikan dia amar dan nahi. Macam mana yashunu? Kalau amar. Ushun. Nahinya? La tashun. Ya. Okey, satu penambahan. Ya, kalau kita nak jadikan isim makan dan zaman ya. Isim makan dan zaman ya. Kita bunyikan saja tambah mim. Ya. Contohnya kalau yashunu tu ya, kita jadikan dia isim makan dengan tambah mim di awal. Mashonun jadilah isim makan dan zaman. Ya. Sama. Ya, mashonun. Kemudian ia jadi isim alat mishonun. Jadi 3 tambah 3. Pertama bunyikan atas 2 mashonun, makan zaman. Makan tempat, zaman tu masa. Ya. Kemudian jadikan satu lagi alat. Ya. Fi'il tu jadi alat. Jadi bunyikan bawah mishonun. 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 Ya. Isim alat tu perkakas. Perkakas. Ya. Perkakas. Contoh lain, cuba kita tengok sebelah kiri, muka surat 51 juga, muka surat 51 kiri. Cuba kita tengok yang tengah-tengah, bunyi sakula. Sakula yaskulu sikolan, mana berat? Tengah-tengah. Jumpa tak sebelah ayat muka surat 51 kiri. Kiri ambil tengah. Bunyinya sakula yaskulu sikolan. Dengan makna apa? Berat. Mana berat? Sekarang kita jadikan isim fa'il dan isim maf'ul dulu. Sakula. Isim sakilun, isim maf'ulnya maskulun.
Okey. Kemudian jadikan fi'il amar dan nahi pada yaskulu. Uskul nahi la taskul. Kalau nak jadikan makan dan zaman, maskolun. Maskolun. Dua kali sebut. Maskolun, maskolun. Satu maknanya makan tempat. Kalau berat, tempat berat. Kalau berat, tempat berat. Ya, kalau makan, kalau zaman, masa berat. Kalau ni isim alat, bunyikan bawah. Miskolon. Miskolon. Jadi alat berat. Ha? Sakula tu madi. Miskolon tu lah. Miskolon. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Misqal. Daripada sakula lah tu. Ya. Baik, satu lagi iaitu kita cari lain-lain perkataan ya. Perkataan sebelah dia. Cuba tengok 52. Apa dia? Jumpa apa tu? Dah jumpa dah? 72. Okey. Dah jumpalah muhasabah. Itu artinya kita ambil mana yang biasa diguna. Contoh yang biasa diguna misal kata ya hasiba yahsibu yang pertama sekali. Hasiba yahsibu. Kita ambil itulah. Kemudian yang Haja minta tadi, muka 172 ya, siapa yang nak buka tu, muka 172. Sebelah kiri. Yang Haja nak minta tadi perkataan tu, perkataan hasbu. Hasbu bawahnya tengok. Cukup memadai. Jumpa tak? Jadi yang ke dalam Quran hasbukallah, hasbuka. Jadi ka tu tambahan domir. Jadi dia punya perkataannya daripada hasbu tambah dengan ka, hasbuka. Kalau untuk saya hasbiya.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Nah, cukuplah buatku Allah sebaik-baik pelindung. Ya. Nah, daripada perkataan inilah, hisaplah kami dengan hisap yang mudah. Ya. Minta pada Allah Ta'ala ya hitungan yang mudah. Hmm. Hmm. Okey, kita tengok satu perkataan lagi ya dalam muka surat 52 ya, 52. Hmm. 52. Jumpa tak perkataan sebelah kanan salaja? Turun salji. Jumpa tak? 52 kanan salaja yasluju saljan. Dengan makna ya salji. Ya. Telah turun salji ia turun salji. Macam itulah bahasanya. Macam mana jadikan isim fa'il? Salijun isim maf'ul. Maslujun amar yasluju. Usluj nahi. Nak jadikan makan masa salji tempat salji masa salji. Jangan bunyikan bunyi domah, bunyi atas. Maslajun. Bunyikan atas. Maslajun. Maslajun. Dua kali. Dua kali. Sebab satu untuk makan, satu untuk zaman. Contohnya makan tu tempat salji. Zaman masa salji. Namanya isim makan, isim zaman. Sama. Tapi isim alat bunyikan bawah. Mislajun. Mislajun bunyi bawah. Bunyi bawah namanya isim alat. Alat ni mana perkakas, perkakas salji. Perkakas salji tak kira apa-apalah perkakas salji, ya. Kalau dia punya wazan ada sabdu mubalaghah. Ya, mubalaghah. Contohnya bawah, tengok bawah. Ada perkataan sabdu, salajah. Salajah. Ini catatkan isim mubalaghah. Nak kenal dia isim mubalaghah ni mana berlebih-lebih? Berlebih-lebih salji. Ya. Berlebih-lebih salji. Itu nama mubalaghah, tanda dia ada sabdu tengah. Salajah. Jadi salajah ni jadi satu nama kepada peti ais. Orang Arab sebut peti ais ni salajah, terlampau banyak sejuk. Ya. Terlampau banyak sejuk disebutlah salajah, ya. Macam kita nak macam contoh ghusala. Ghusala tu, ghusala maknanya cuci kan? Ghusala tu cuci. Ya, jadi kalau nak jadikan mubalaghah ghusala ni, cuba buat bentuk macam salajah. Ghusala, ghusala. Ghossa ada alif. Ghussalah. Jadi terlampau banyak cuci. Itu dia jadi mesin basuh. Macam tu. Dia jadi mesin basuh. Macam tu. Ya. Perkakas. Tadilah. Kalau ghusala maghsalun. Maghsalun.
Migsalun. Ingatkan 3. Atas, atas, bawah. Migsalun. Mana pekakas cuci. Pekakas cuci. Migsalun. Okey. Satu lagi. Satu lagi. Kalau matla. Kalau tola'a, maknanya naik ya. Naik. Kalau nak jadikan isim makan, tola'a? Matla'un. Zaman? Matla'un. Alat? Mitla'un. Apa makna mitla'un? Alat apa? Alat naik. Bukan. Mitla'un tu alat naik tu mana tangga? Apa dia? Panggil lift jugalah. Orang Arab pun pada panggil lift ya. Panggil lift ya. Jadi mitla'un. Alat naik. Yang berbentuk macam tangga. Eskalator ke apa tu, yang bentuk tangga tu semua mitlak lah. Turun-turunlah sendiri. Salajah tu. Salajah. Itu dia guna isim mubalaghah. Isim mana terlampau banyak sejuk. Dia kata dengar tu Haji Ide. Bawa salajah lain kali. Jangan kajah sekali. Salajah dengan kajah sekali. Bawa. Okey ya, sampai sini dulu kita punya kuliah hari ini. InsyaAllah kita sambung semula.